Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, juga segala nikmat yang dikurniakan Allah, kita susuli dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala sanjungan dan segala kebesaran hanyalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah Tuhan pencipta sekalian alam, termasuk kita sebagai penghuni di atas muka bumi ciptaannya ini. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, saya sekarang ini berada di kota Nabi SAW, Al-Madinatul Munawwarah. Dalam kesempatan ini, saya ingin, ataupun anda ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian sebagai tazkirah dan juga perkongsian ilmu kita bersama, insya-Allah, satu kitab yang baru ana beli di maktabah ataupun toko buku di Mekah ini, di Madinah Al-Munawwarah ini, iaitu kitab karangan seorang ulama hadis yang masyhur suatu ketika dahulu, walaupun di kalangan kebanyakan orang awam pada zaman hari ini nama beliau agak tenggelam, iaitu Al-Imam Al-Ajurri. Al-Imam Al-Ajurri, seorang muhaddisin yang lahir pada tahun 280 Hijrah, dan wafat atau meninggal pada tahun 330 Hijrah, iaitu tahun kelahiran 280 Hijrah ini adalah tahun-tahun di awal Islam yang masuk dalam era as-salafus salih, yang mana kita perhatikan dalam sejarah Islam, para muhaddisin yang al-kibar, al-muhaddisin al-kibar yang menjadi rujukan, yang menghasilkan kitab-kitab himpunan hadis, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah dan sebagainya. Mereka hidup dalam sekitar tahun 200 ke atas, 200 Hijrah ke atas. Dan begitu juga Imam Al-Ajurri ini. Imam Al-Ajurri ini pun begitu juga. Kitab yang anda maksudkan itu adalah Akhlaq Al-Ulama, himpunan hadis dan juga asar. Kerana dia seorang muhaddisin, maka muhaddisin ini mereka beri penumpuan dalam apa saja kupasan tentang Islam ini. Mereka akan menghimpunkan hadis-hadis yang berkait dengan tajuk yang mereka ingin kupaskan. Jadi Imam Al-Ajurri sebenarnya banyak hasil karyanya, tapi yang kitab yang ana baru beli ini untuk ana kongsikan dengan tuan-tuan dan puan sekalian adalah Akhlaqul Ulama. Ini Akhlaq Al-Ulama. Agak berkalih lah sebab kamera Facebook ini dia berkalih, ya. Akhlaq Al-Ulama. Akhlaq yakni kepribadian ataupun sifat-sifat keutamaan, ataupun kita boleh sebut juga dengan ciri-ciri keindahan seorang al-ulama yang mesti ada oleh orang yang bergelar ilmu, ahli ilmuan ataupun penuntut ilmu itu sendiri. Seorang penuntut ilmu, kerana seseorang itu sebelum dia menjadi ulama, sudah tentu dia perlu merentasi perjalanan sebagai seorang penuntut ilmu. Maka di sana ada akhlak, ada kepribadian, ada ciri-ciri kesalihan yang mesti menjadi pegangan orang-orang yang menuntut ilmu. Al-Imam Al-Ajurri ini, sebelum kita membaca lebih lanjut hadis-hadis dalam kitab beliau ini,
Kita baca, insya-Allah kita kongsi sekadar yang kita mampu, kerana hadis-hadis dalam kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri ini tidaklah banyak, lebih kurang dalam 104 hadis sahaja. Kalau dari kalangan karya-karya para muhaddisin, jadi bilangan hadisnya sangat sedikit, 103 hadis. Namun demikian, sebagaimana kita sebut tadi, sebenarnya Al-Imam Al-Ajurri ini dia menghasilkan banyak karya-karya hadis yang lain. Di antara karya hadis, himpunan hadis beliau yang masyhur yang terdapat di pasaran pada ini boleh dapati di toko-toko buku atau maktabah di negeri Arab khususnya, dan begitu juga di kedai-kedai buku di Malaysia yang menjual buku-buku Arab. Karya yang masyhurnya ialah Kitab Asy-Syariah. Kitab Asy-Syariah, iaitu himpunan hadis yang berkait dengan syariat ataupun perundangan dan juga hukum hakam dalam Islam secara umumnya. Kita berkenalan lebih lanjut berkenaan dengan Al-Imam Al-Ajurri ini. Dari segi hejaannya alif lam, kemudian alif yang bermad, al-a, kena baca al-ajurri, al-ajurri. Nama beliau Al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Al-Husain. Abu Bakr Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajurri Al-Baghdadi. Jadi menunjukkan bahawasanya dia adalah orang Baghdad. Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri ini dia adalah orang Baghdad. Lahir di Baghdad pada tahun 280 Hijrah. Al-Makki. Selain daripada dia dinisbahkan dirinya kepada Al-Baghdadi kerana di situ dia lahir, dia juga dinisbahkan Al-Makki kerana dia berhijrah ke Mekah. Dia tidak tinggal ada satu di hujung umurnya, selama lebih kurang 30 tahun dia tinggal di Mekah sehingga wafat. Sehingga wafat. Maka sebab itu dia, selain daripada dia dinisbahkan Al-Baghdadi kerana dia lahir di Baghdad, dia juga dinisbahkan kepada Mekah, maka disebut dengan Al-Makki. Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajurri Al-Baghdadi Al-Makki. Aqama wa haddatha bi Baghdad. Dalam muqaddimah pentahqiq kitab ini, iaitu Syekh Abu Abdullah Ad-Dani, dia mentahqiq, dia menyemak kitab Akhlaqul Ulama karya Al-Ajurri ini. Di awal semakan beliau ini, dia ada membawa kepada kita biodata ringkas tentang Imam Al-Ajurri ini. Kita mengenali Imam Al-Ajurri hasil daripada biodata ringkas yang dia tulis yang ditulis oleh pentahqiq di awal kitab ini. Jadi dia aqama, dia menetap, wa haddatsa bi Baghdad. Dia menetap di Baghdad, lahir di Baghdad, kemudian menetap di Baghdad, wa haddatsa bihi, dan dia menyampaikan hadis. Mana dia belajar sehingga sampai ke peringkat diiktiraf sebagai seorang muhaddisin di Baghdad lagi. Jadi kehidupan dia sebagai ulama bermula di Baghdad lagi, iaitu sebagai haddatsa, yakni menyampaikan hadis. Semantaqala hajan ila Makkah, kemudian dia berpindah ataupun dia menziarahi Mekah untuk mengerjakan haji pada tahun mengerjakan haji. Dia berpindah ke Mekah untuk mengerjakan haji pada tahun 330 Hijrah. Lebih kurang ketika usia dia dalam 50 tahun, dia pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Fa'ajabathu, dan dia menimbulkan kekaguman dia, a'jabathu, ataupun menimbulkan suatu yang mendorong dia. Mekah ini mendorong dia untuk faqama mujawiran biha
salatina aman ila wafatih. Dia tak nak pulang. Bila dia, walaupun di Baghdad, dia sudah pun mencapai taraf seorang ulama, muhaddisin, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis di Baghdad, tapi sebaik saja dia sampai di Mekah, dia merasakan Mekah itu lebih menarik bagi dia, dan dia tinggal di Mekah sejak daripada 330 Hijrah itu dia sampai di Mekah. Dia tinggal di Mekah sehinggalah tarikh wafatnya, iaitu 360 Hijrah. Tadi di awal tadi kita menyatakan dia wafat 330 Hijrah, tidak, itu silap lah. Tahun 330 Hijrah ialah tahun dia mula sampai di Mekah ataupun dia mula berpindah di Mekah, dan dia terus tinggal di Mekah selama 30 tahun sehingga tarikh wafatnya iaitu 360 Hijrah. Jadi melihat kepada tarikh lahirnya 280 Hijrah sehingga tarikh wafatnya 360 Hijrah, maka usianya lebih kurang 80 tahun, dan 30 tahun, selama 30 tahun dia menetap di Mekah dan menjadi ahli hadis, menyampaikan hadis di Makkahul Mukarramah. Kana lil Ajuri syuyukhun wa talamid kathur. Adalah bagi Imam Al-Ajuri syuyukh, jamak syaikh, guru-guru, dan juga talamid, murid-murid yang banyak, yang ramai. Mana dia ni belajar daripada ramai guru, dan juga pada masa sama dia juga ramai juga anak-anak murid yang belajar daripada dia. Kaifa la wa huwa min kibaril muhaddithin wa ruwatil hadis. Kata pentahqiq yang menulis biodata tentang dia ini, bagaimana dia tidak memiliki banyak guru dan juga banyak anak murid, karena dia adalah kibar muhaddithin, salah seorang daripada ahli hadis yang besar. Walaupun kita yang hidup zaman hari ini agak tak mengenali Al-Imam Al-Ajuri ini, kerana kita lebih mengenali Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan sebagainya. Tapi dia di kalangan ahli hadis, Al-Imam Al-Ajuri ini merupakan kibarul muhaddithin, tergolong dalam ahli hadis yang hebat, yang besar. Wa ruwatul hadis, dan juga perawi hadis, tergolong dalam salah seorang daripada perawi hadis. Wa qad balagha syuyukhuhu al-mi'ata fama fawq. Bilangan syekh dia, gurunya, balagha al-mi'ah, mana melebihi 100, wa kadza talamiduhu, begitu juga anak-anak muridnya juga melebihi 100. La majal dzikrihim fi hadhihi tarjamah al-mukhtasara. Kata pentahqiq kitab ini, kita tak berkesempatan, ruang tak memadai untuk kita menyebutkan secara terperinci guru-guru Imam Al-Ajuri dan juga murid-murid Imam Al-Ajuri ini. Kemudian sana'ul ulama alaihi. Sana' yakni sana' pujian para alim ulama terhadap Imam Al-Ajuri ini. Di antaranya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang muhaddisin, kata dia, kana siqatan saduqan dajinan. Imam Al-Ajuri ini adalah seorang perawi yang siqah, saduqan, yang benar, wa dajinan, seorang yang berpegang teguh dengan agama. Dan begitu juga Imam Ibn Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh menyebutkan Imam Al-Ajuri hafizun minal muhaddithin. Ini hebatlah. Dalam di kalangan muhaddithin ini dia mencapai yang sudah mencapai, dia panggil hafiz, mana darjah al-hafiz. Hebatlah kalau seorang muhaddisin ini kalau mencapai darjat al-hafiz itu dikatakan maknanya seorang muhaddisin, ahli hadis yang menguasai kalau tidak kesemua hadis pun makna hampir keseluruhan ilmu hadis, bersama dengan perawi-perawinya yang mengetahui dengan terperinci matan hadis, perawi-perawi hadis, darjat-darjat hadis, yang menjadi seumpama mujtahid lah dalam bidang hadis. Dan begitu juga Imam Az-Zahabi menyebutkan
tentang Al-Ajuri ini sebagai kana Al-Ajuri faqihan. Jadi kata menurut Imam Az-Zahabi, dia bukan saja ahli hadis tapi faqih, dapat memahami fiqh hadis dengan baik. Muhaddisan, seorang ahli hadis. Asarian, seorang yang mengetahui, yang mahir tentang asar. Asar yakni peninggalan para salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'in. Hasanut tasanif, yang mempunyai karya-karya penulisan yang elok, yang baik, ataupun yang mantap. Jadi itulah Imam As-Subki, kata dia Imam Al-Ajuri adalah faqih al-muhaddis, seorang ahli fiqh dan juga seorang ahli hadis, sahibut musannafat, yang seorang yang mempunyai atau yang banyak menghasilkan al-musannafat, yakni karya-karya penulisan. Banyaklah kalau disenaraikan di sini dalam kitab ini saja, pentahqiq menyenaraikan 17 karya penulisannya, yang mana hampir keseluruhannya adalah dalam bidang hadis. Di antaranya ialah kitab Akhlaqul Ulama, kitab dia akhlak para ahli ilmu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sendiri pun kita tidaklah, kita bukan ulama tapi kita ahli ilmu, mana orang yang belajar. Orang yang belajar, yang ingin menuntut ilmu, yang ingin mencari ilmu, maka perlu kita baca kitab yang seumpama ini. Ataupun dalam kitab-kitab hadis Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim dan sebagainya, ada kitabul ilm, kitab ilmu. Kitab ilmu, maka perlu dibaca oleh setiap penuntut ilmu. Dan kalau dia menjadi ulama, lebih-lebih lagi lah sangat dia perlukan. Cuma Imam Al-Ajuri, dia tidak mencantumkan dalam karya yang besar, sebaliknya dia pisahkan, menjadikan satu karya yang tersendiri, iaitu kitab tentang akhlak al-ulama. Selain itu, karya dia lagi adalah kitab akhlak hamalatul Quran. Mana himpunan-himpunan hadis dan juga asar-asar para sahabat, para salafus salih tentang akhlak hamalatul Quran. Hamalatul Quran iaitu orang-orang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Kerana orang zaman dulu, penghafal Al-Quran, ahli Al-Quran ini tidak dikenali dengan hafiz, al-hafiz. Al-hafiz ini mutakhir hari ini. Orang yang menghafal Al-Quran dikenali dengan al-hafiz. Tapi zaman dahulu, orang yang menghafal Al-Quran atau ahli Al-Quran dikenali dengan hamalatul Quran, hamil. Mana orang yang membawa Al-Quran, yang memikul Al-Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan sekalian ingat karya Imam An-Nawawi yang biasa diterjemah dengan adab-adab pembaca Al-Quran, dia karya asalnya adalah adab hamalatul Quran. Adab hamalatul Quran, adab orang-orang yang membawa Al-Quran, ataupun orang-orang yang menghafal Al-Quran, ataupun orang yang bergelumang dengan ilmu-ilmu tentang Al-Quran, Al-Quranul Karim. Selain itu, dia ada juga karya dia, kitab Akhbar Umar bin Abdul Aziz. Khabar yang peristiwa ataupun kisah. Dia menghimpunkan riwayat yang menceritakan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz. Ada juga kitab dia. Dan di sana ada kitab Al-Arba'in, himpunan 40 hadis Imam Al-Ajuri. Sebenarnya ramai para muhadithin yang menghasilkan karya himpunan 40 hadis, tapi semuanya ditenggelamkan oleh karya 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antara yang menghasilkan karya himpunan 40 hadis, di antaranya ialah Al-Imam Al-Ajuri ini. Dan begitu juga ada kitab yang dihasilkan, Tahrim An-Nard wa Syatranj. Ini permainan dadu, permainan dadu. Kerana dulu ada ulama yang Tahrim An-Nard wa Syatranj wal Malahi. Al-Malahi iaitu alat-alat muzik. Kerana muazzam kebanyakan ulama terdahulu, muhaddithin, fuqaha dan sebagainya, mereka menghukumkan permainan dadu, permainan alat-alat muzik dan sebagainya itu sebagai haram. Kerana sinonim dengan ahli-ahli fasik pada zaman itu. Kalau permainan dadu pula, dan sebagian yang menyatakan termasuk catur dan sebagainya, zaman dahulu biasanya membabitkan pertaruhan. Tapi pada zaman hari ini ada para ulama yang beri fatwa
kalau tidak terbabit dengan sebarang pertaruhan, maka hukumnya adalah harus, kerana al-aslu fil asya'i ibahah, asal hukum pada muamalat, hukum pada permainan, asal hukum pada setiap perbuatan manusia, hukumnya adalah harus selagi mana tidak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Oleh sebab, jadi taghyirul ahkam bi taghyiril azman, al-azminati wal amkinah. Hukum boleh berubah dengan berubahnya zaman dan juga tempat. Zaman dahulu, permainan dadu ini biasa maknanya membabitkan pertaruhan. Tapi zaman ini anak-anak kita bermain dadu, dam ular dan sebagainya, sudah tidak ada perubahan, maka tidak lagi terkait dengan hukum zaman, tidak ada pertaruhan pada zaman ini, maka tidak terkait lagi dengan hukum haram pada zaman dahulu. Ala kulli hal, namun demikian Imam Al-Ajuri dia ada menghasilkan karya yang mana dia menakalkan, dia merekodkan hadis-hadis Nabi dan juga mungkin qaul sahabat, qaul tabi'in, salafus salih berhubung dengan hukum haramnya an-nardu wa syatranj dan juga al-malahi. Kemudian di sana ada kitab Adamun Nufus, kitab adab jiwa. Ini kitab ini ana ada terjemah sebuah sikit, bukan terjemahan harfiah, tapi sewaktu ana baca kitab Imam Al-Ajuri, kitab Adabun Nufus ini, ana buat sedikit nota, tapi belum pernah diterbitkan dalam bentuk tulisan tangan lagi, belum di type. Adabun Nufus satu kitab yang sangat menarik. Boleh kita katakan kitab karya Imam Al-Ajuri yang namanya Adabun Nufus ini adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf, tapi melalui tarik hadis dan juga periwayatan ataupun asar para salafus salih. Dia sama juga kitab tasawuf yang menggunakan pendekatan hadis ini, contohnya Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin itu merupakan kitab tasawuf ataupun kitab tazkiyatun nafs, tapi menggunakan pendekatan ahli hadis dan menghimpunkan hadis-hadis yang berkait dengan hati, berkait dengan penyucian jiwa, yang mengikut bab-bab yang sebagaimana dalam kitab tasawuf. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kalau nak mengaji tasawuf dengan cara ahlul hadis, boleh mengaji kitab Riyadhus Salihin, ataupun salah satunya adalah kitab Adabun Nufus, adab jiwa, karya Imam Al-Ajuri ini. Dan itu juga sebenarnya ahlul hadis ini, muhaddisin ini, mereka menghasilkan karya yang banyak. Kalau tuan-tuan nak merentasi pengajian akidah, pengajian fiqh, pengajian tasawuf melalui tarik muhaddisin, ahli hadis, sebenarnya boleh nak mempelajari akidah. Sebagai contohnya, nak mempelajari akidah tarik muhaddisin menggunakan sahih Al-Bukhari, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Al-Bukhari, baca Kitabul Iman, Sahih Bukhari. Kemudian di awal, Kitabul Iman di awal, kemudian kitab At-Tauhid, merupakan kitab paling hujung Sahih Al-Bukhari. Itu juga berkait dengan akidah. InsyaAllah akidah akan kemas sama macam mana orang mengaji dengan pendekatan secara yang lain. Sebagaimana kita selalu sebut bahasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 aliran. Bukan 2-nya. Selalu sebagian orang dia menganggap bahasanya aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya 2 saja, maka kadang-kadang dia menganggap lain daripada 2 itu sudah tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan, jangan menganggap begitu. Ada 4 semua. Yang pertama, yang famousnya, yang familiar kita di Malaysia ini, aliran Al-Asy'ariyah ataupun Al-Asy'ariyah, aliran Al-Maturidiyah. Yang ketiganya aliran Al-Muhaddisin. Pengajian akidah menggunakan aliran Ahlul Hadis. Kalau kita yang mazhab Syafi'i ini, iaitu Imam Al-Baihaqi ada mengarang kitab Al-I'tiqad. Al-I'tiqad itu adalah kitab akidah menggunakan tarik Al-Muhaddisin. Dan Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari melalui kitab Al-Iman dan kitab Al-Tauhid. Jadi sana ada satu lagi aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu pengajian melalui aliran tasawuf. Aliran tasawuf contohnya macam Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Dan dia juga, Imam Al-Ajuri juga mengarang kitab Tahajjud. Ada kitab dia menghimpunkan hadis-hadis, asar-asar sahabat, para tabi'in berkenaan dengan tahajud. Dan di sana
juz'u fihi hikayat Asy-Syafi'i wa ghairuh. Iaitu dia mengarang kitab yang menceritakan tentang Imam Syafi'i. Maknanya menceritakan tentang biodata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Juz'un fihi hikayat ni cerita-cerita Asy-Syafi'i berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian banyak lagi lah, sebagaimana juga kita sebut tadi, kitab dia yang termasuk juga Asy-Syari'ah. Kitab Asy-Syari'ah ini di antara kitab yang paling masyhur lah asalnya, yang setakat yang anda perhatikan. Kitab karya Imam Al-Ajuri yang paling masyhur ialah namanya kitab Asy-Syari'ah. Wallahu alam, sama ada sudah ada terjemahan dalam, biasa kalau ada pun dalam bahasa Indonesia lah. Kerana ulama-ulama di sana rajin menterjemah karya-karya agung, berbeza dengan ulama-ulama di Malaysia ini agak terkebelakang dalam bidang penterjemahan. Itu kita berkenalan dengan Imam Al-Ajuri yang namanya Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajuri Al-Baghdadi Al-Makki. Kita untuk perkongsian kali yang pertama ini, kita baca 1-2 hadis insya-Allah. Kemudian kalau ada masa, ada kesempatan, kita sambung lagi lah beberapa hadis takat yang kita mampulah. Daripada kitab ini ada 100 hadis lebih. Hadis yang pertama dalam kitab ini bukan hadis, dia bawakan asar daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid salah seorang tabi'in al-kibar, menjadi murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akhbarana Abu Bakr anba'ana Abu Syu'aib Abdullah ibn Hasan al-Harani anba'ana Marwan ibn Abdullah ar-Raqi anba'ana Fudail ibn Iyad. Kata Imam Al-Ajuri, mana sanad dia ini melalui Imam Fudail ibn Iyad an Lais, yang mengambil daripada Imam Lais an Mujahid, Imam Lais ibn Sa'ad seorang mengambil daripada Imam Mujahid fi qauli Allahi azza wa jalla, dalam mentafsirkan firman Allah azza wa jalla, yu'tal hikmata man yasha, dikurniakan hikmah. Dalam surah Al-Baqarah, ayat Allah dalam surah Al-Baqarah, yu'tal hikmata man yasha, kata Allah, diberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Mana yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hikmah. Apa makna hikmah? Kata Imam Al-Mujahid, Imam Al-Ajuri dalam kitabnya ini, dia dengan sanad dia sehingga sampai kepada Imam Mujahid, dia menakalkan pandangan Imam Mujahid, iaitu kata Imam Mujahid, apa makna hikmah? Yang mana kata Allah, hikmah ni akan dikurniakan kepada orang dikehendaki Allah. Kata dia, al-hikmah itu ialah al-ilmu wal fiqhu, ilmu dan juga fiqh. Jadi kita ni, kalau Allah Ta'ala pilih kita untuk dikurniakan dengan hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa yang dikurniakan Allah dengan hikmah, maka dia dikurniakan dengan kebaikan yang banyak. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia bermakna dia diberi kebaikan yang banyak. Apa makna hikmah? Kata Imam Al-Juri dengan sanad dia kepada Imam Mujahid, kata Imam Mujahid, al-hikmah iaitu al-ilmu, ilmu satu, wal fiqhu, dan juga fiqh, kefahaman tentang ilmu itu. Ilmu itu apa yang kita ambil daripada Allah, daripada Rasulullah, dan juga kefahaman al-fiqhu, sejauh mana kita dapat memahami kandungan ataupun maksud ayat Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi seolah-olah dalam pencarian kita kepada ilmu ini, kita mencari hikmah dan kita mencari hikmah. Jadi sebab itu perlu ikhlas dalam pencari ilmu ni. Ikhlas bukan kerana kita nak menunjuk kata kita alim, bukan kerana kita nak jadi ulama pun, tak perlu kita letakkan dalam diri bahwasanya kita mengaji ni sebab nak jadi ulama. Itu belum tentu kita akan jadi ulama. Sebaliknya, kita nak cari hikmah. Kerana bila kita dapat hikmah, kata Allah, mana orang yang dapat hikmah ini dikurniakan Allah dengan hikmah, mana dikurniakan kebaikan yang sangat banyak. Jadi apa makna hikmah? Iaitu dikurniakan Allah dengan ilmu dan juga ilmu agama. Kerana ilmu yang kita cari sudah tentu ilmu agama, dan juga al-fiqhu, kefahaman yang baik, yang benar tentang agama itu sendiri.
Kemudian hadis yang kedua atau asar yang kedua yang dibawa dalam kitab dia ini dengan sanadnya yang sampai kepada Imam Mujahid juga, tapi melalui anak murid Imam Mujahid yang namanya Ibnu Abi Najih. Tadi melalui anak murid Imam Mujahid yang namanya Lais, Imam Lais Ibnu Sa'ad. Yang ini pula melalui anak murid Imam Ibnu An-Najih daripada Imam Mujahid. Fi qaulillahi, kali ini dalam mentafsirkan firman Allah dalam surah Yusuf, atainahu hukma wa ilma. Kami mengurniakan kepadanya, yakni kepada Nabi Yusuf AS, hukman wa ilma. Kata Imam Mujahid, iaitu al-fiqha wal aqla wal ilm. Kami mengurniakan kepada dia hikmah dan ilmu, yakni dia di sini Nabi Yusuf, kata Allah kami mengurniakan kepada Nabi Yusuf AS hukman wa ilma. Apa makna hukman wa ilma? Kata Imam Mujahid, al-fiqha satu, wal aqla akal, dan yang ketiga ilmu. Ini tiga. Kalau tadi dua, iaitu ilmu dan juga al-fiqh kefahaman. Kali ini fiqh kefahaman, wal aqla mana akal, kekuatan akal, wal ilma dan juga ilmu. Mungkin kita boleh terjemahkan sebagai maklumat. Ada orang dikurniakan maklumat yang banyak, tapi dia banyak tak faham. Dan banyak dia tak dapat memahami maklumat itu. Dan ada orang dikurniakan dengan kefahaman yang tajam, tapi dia malas cari ilmu. Dia orang yang kalau dia mengaji, dia dapat memahami dengan baik. Tapi Allah tidak kurniakan hidayah pada dia untuk mencari ilmu, menyebabkan dia mensia-siakan kebolehan memahami itu, dia sia-siakan. Jadi sebab itu kita ni kena perlu ada berusaha untuk ada ketiga-tiga ini. Al-fiqhu, mana kefahaman. Yang kedua, akal. Boleh kita sebut, mungkin kita kata kekuatan akal, menghafal dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah ilmu. Mana kesungguhan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan asar yang ketiga dalam kitab ini, daripada Imam Mujahid juga. Melalui Ibnu dengan sanadnya, Imam Al-Juri menyebutkan sanadnya yang sampai kepada Imam Mujahid pada mentafsirkan firman Allah, walaqad ataina Luqman al-hikmata. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada Luqman al-hikmah. Maknanya apa? Al-aqlu wal-fiqhu. Bila Allah Ta'ala menyebutkan kami telah mengurniakan kepada Luqman akan hikmah, yakni kami mengurniakan kepadanya al-aqlu, akal, wal-fiqha, fiqh, kefahaman, wal-isabah fil qawli, dan juga al-isabah pada ucapan. Mana ucapan yang benar, yang tepat. Fi ghairi nubuwatin, walaupun dia tidak dikurniakan pangkat nubuah. Jadi Allah kurniakan kepada Luqman hikmah, yakni kata Mujahid, yakni Allah kurniakan kepada dia akal, fiqh, dan juga ucapan yang tepat. Bila dia bercakap, mana terbit daripada mulutnya ucapan-ucapan berhikmah, iaitu ucapan yang tepat, yang padat. Fi ghairi nubuwatin, walaupun dia bukan seorang nabi. Jadi kita pun mudah-mudahan menjadi seperti Luqman inilah, walaupun kita bukan seorang nabi. Kerana seorang nabi, ucapan dia tepat kerana apa yang dia terima itu adalah wahyu. Tapi kita, kalau Allah Ta'ala kurniakan hikmah pun, maka ucapan kita pun akan menjadi tepat. Akan menjadi tepat juga. Setiap percakapan kita itu akan berhikmah. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian, perkongsian kita untuk yang pertama. InsyaAllah ada banyak masa di Mekah dan Madinah ini. Ada masa insyaAllah akan baca lagi kitab Akhlaq al-Ulama karya Imam Al-Ajuri ini. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan sekalian, kita pun ada sanad sampai kepada Imam Al-Ajuri ini melalui dalam buku sanad yang diijazahkan oleh guru ana Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, seorang ulama yang Yaman, masih hidup sekarang ini. Sekarang ni dia hidup, dia berada di bila Yaman perang, dia datang berhijrah ke Madinah. Dia tinggal di Madinah sekarang ini, Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, dalam sanad-sanad yang dia ijazahkan kepada anak itu. Salah satunya adalah sanad yang sampai kepada Imam Al-Ajuri ini, di mana sanad itu
menghubungkan kita kepada semua penulisan-penulisan Al-Imam Al-Ajuri. Sanad pada zaman ini untuk berkatlah, untuk keberkatan, supaya kita membuka kitab ulama itu dengan ada pertalian dengan melalui guru kita yang sampai kepada dia. Sanad pada ini tidaklah sama seperti sanad keperluan kepada sanad pada zaman awal Islam dulu, tapi masih diperlukan sanad itu untuk tujuan supaya kita dengan ulama-ulama silam itu ada pertalian yang tidak pernah putus. Mudah-mudahan akan berterusanlah titisan barakah itu daripada Nabi SAW turun kepada sahabat, daripada sahabat turun kepada tabi'in, daripada tabi'in turun kepada tabi'in, bertalianlah sampai kepada ulama-ulama kibar pada zaman hari ini, kemudian sampai kepada kita. Jadi mudah-mudahan beri manfaat pada kita bersama insya-Allah. Dan ada masalah yang lain, anda akan berkongsi lagi. Kalau tuan-tuan dan puan berminat untuk mendengar hadis-hadis dalam kitab Imam Al-Ajuri ini, bolehlah ikuti siri-siri bacaan anda insya-Allah. Sepanjang berada di Mekah dan Madinah ini, anda akan baca kitab inilah, Akhlaq Al-Ulama karya Imam Al-Ajuri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.